insya-Allah. Jadi hari ni tadi ni Ustaz Bak nak tolong buka balik apa yang kita belajar dulu-dulu sebelum pergi mana, sebelum banjir, sebelum apa semua, sebelum buka balik. Usaha untuk membela dan mendidik anak-anak yatim, miskin dan golongan terpinggir di sekitar Perlis ini mula dilaksanakan secara individu oleh beberapa sahabat dalam Teratak Rahmat. Kemudian kita datang kepada Persatuan Al-Islah Perlis, sebuah NGO dakwah yang sudah ditubuhkan di Perlis semenjak tahun 1965. Persatuan Al-Islah telah mengizinkan asrama ini beroperasi di premisnya, di bangunannya di kilometer 1.2 Jalan Mata Ayang ini, dan Teratak Rahmat diberikan status badan autonomi yang bernaung di bawah Ketua Persatuan inilah. Teratak Rahmat ni umumnya sama saja seperti asrama anak-anak yatim miskin yang lain. Walau bagaimanapun, selepas kita berbincang panjang, kita memutuskan bahawa kita perlu berfikir dengan di luar kotak, khususnya dalam erti kata kita sepatutnya mengutamakan golongan anak-anak yatim miskin yang dipinggirkan, yang ada masalah-masalah tertentu. Misalnya terlibat dengan masalah disiplin, masalah sosial, terlibat dengan keluarga yang kucak-kacir, terlibat dalam katakan isu-isu seperti penderaan kanak-kanak, pengabaian oleh ketua keluarga. Itu yang kita utamakan dulu untuk diterima sebagai penghuni di Ketua Teratak Rahmat. Kebanyakan volunteer di sini ataupun sukarelawan di sini adalah daripada pesilat-pesilat negeri, pesilat-pesilat kita kata apa persatuan. Jadi keterlibatan awal itu menyebabkan kita membawa silat kepada Teratak Rahmat ini sebagai satu core wajib lah. Kemudian di bangunan Islah ini sendiri kita daftarkan dia sebagai pusat latihan negeri di bawah Majlis Sukan Negara. Jadi kita tengok dari segi disiplin silat, sebab anak-anak yang ada di sini ni ialah daripada golongan-golongan yang tidak ataupun kita kata kurang confidence dia. Jadi sebab tu silat tu boleh bangunkan jiwa dia sebagai orang yang berani, orang yang kita kata sanggup ke depan, sanggup untuk maju ke depan. Jadi sama ada dari segi kita kata apa kehidupan dia ataupun kita kata apa dari segi pelajaran dia. Saya melihat bahawa kita di sini mengutamakan konsep apabila akademik itu bukan segala-galanya. Bagi kita, pendidikan keimanan dan syahsiah itu amat penting, itu menjadi teras. Akademik bukannya nombor dua, tapi bukan sentiasa di nombor satu. Agama itu sebagai panduan. Agama itu sebagai panduan dan mereka berhak untuk menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Tidak terlalu jumut dengan agama, tidak terlalu ekstremis. Tetapi kefahaman agama itu penting. Jadi kita punya garis panduan itu di situ. Maka tidaklah kita katakan anak-anak ni akan keluar dengan berjubah, tidak. Mereka boleh hidup sebagai manusia biasa. Kemudian kelebihannya ialah mereka memahami agama untuk menjalankan kehidupan mereka. Itu ya. Di sini kan? Sini ke sana. Kami memilih Teratak Rahmat kerana melihat dari segi latar belakang Teratak Rahmat, di mana mereka mempunyai ruang yang selesa, dan dalam masa yang sama kita melihat juga dari segi komitmen yang diberikan oleh pengurusan Teratak Rahmat. Misalnya dalam projek ini kita melihat ini sebagai satu model cabaran dalam pada kita menyediakan buku dan rak
dalam masa yang sama kita melihat kesungguhan Teratak Rahmat menyediakan ruang. Jika kita berjaya mengumpul dana yang secukupnya untuk membeli buku dan rak, mereka akan mencari pula dana bagi menyediakan dinding dan kipas supaya ruang perpustakaan itu menjadi satu ruang yang selesa untuk anak-anak di Teratak Rahmat ni mentelaah atau menggunakan library ini. Nama saya Siti Zulaka binti Muhammad Noor. Saya duduk di sini 3 tahun. Kalau saya ada perpustakaan baru, saya membaca buku Macam mana? buku kartun, majalah. Lagi? Nama saya Muhammad Rusdi bin Zulkifli. Umur saya 12 tahun. Saya suka subjek BM. Saya suka subjek civic. Saya suka subjek sains. Saya suka subjek agama. Saya suka baca buku rujukan, majalah komik, Anak Muslim. Saya suka subjek sains, matematik, BM, BI. Kenapa tak? Cikgu dia best ke apa? Cikgu tak garang sangat. Nama saya Imtanul Hakimah binti Ghazali. Umur saya 14 tahun. Kalau ada perpustakaan, saya suka buku yang beragama, buku-buku yang berfaedah lah untuk saya. Dan saya suka baca buku kisah-kisah Nabi. Dan saya suka baca buku novel-novel. Cita-cita saya menjadi seorang guru. Dan saya menjadi seorang guru, Kenapa jadi guru? saya suka mengajar orang untuk menjadi seorang yang cemerlang. Saya berharap bahawa perpustakaan ini merupakan satu titik permulaan untuk pergi jauh lagi. Kalau kita lihat sebelum ini sudah ada dalam berbelas, dalam lebih daripada dalam 15 buah perpustakaan telah ditubuhkan sejak tahun 2008, sama ada secara peribadi ataupun semasa saya bertugas di sebuah NGO antarabangsa. Jadi saya meneruskan usaha ini kerana saya percaya bahawa buku ini akan membuka minda, mengubah hidup mereka. Dan saya berharap usaha ini akan mendapat sokongan orang ramai yang percaya bahawa ilmu dan buku dapat mengubah hidup anak-anak yang memerlukan atau kurang berkemampuan ini.